Cubaan. Tes. Baiklah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysira 'alaika yasir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma taqabbal minna amin. Jadi ashabus sa'adah, ahli lembaga pengarah universiti, Jatuhkuasa Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia, datuk-datuk, Tan Sri, ashabul fadilah, asatizah, profesor, para ulama, tak dilupakan ahli Jatuhkuasa Kompleks Islam Tuanku Mukhris Universiti Sains Islam Malaysia. Bersama dengan saya juga rakan panel Profesor Madya Dr. Zulkhairi, para jemaah solat Jumaat, para penonton di USIM TV dan juga di FB Live. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Jadi alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada hari Jumaat yang diberkati ini. Kita baru selesai menerima amanat daripada Profesor Datuk Dr. Riza. Alhamdulillah. Moga USIM terus maju, lestari dan juga dapat memacu dalam memberikan hikmat dan terus relevan di mata dunia, insya-Allah. Kita bersama dalam siri tazkirah, siri ketiga Tazkirah Sains Islam. Yang mana kali ini kita membawakan tajuk yang contemporary, yang sangat relevan, insya-Allah berfaedah, informatif kepada semua jemaah dan juga penonton di FB Live dan juga di USIM TV. Sangat relevan kerana nak masuk ke kompleks Islam pada hari Jumaat ni pun kan, kita wajib mendapatkan vaksinasi. Kan, kena ikut standard operating procedure yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara kita. Perlu melepasi tempoh keberkesanan vaksin kan, dan tidak mempunyai apa-apa simptom, memakai pelindung muka kan, dan juga lain-lain SOP, penjarakan dan lain-lain. Namun begitu kita maklum, tajuk ini mungkin agak kurang menyenangkan bagi sesetengah yang masih cynical dan negatif dengan ikhtiar vaksinasi COVID-19 ini, COVID-19 ini. Namun apa yang perlu kita ketahui bahawa ikhtiar ini bukan kita yang pilih. Kan? Saya bukan kita pilih secara peribadi. Kan? Bukan keluarga kita sahaja. Dan bukan sesuatu yang kampung ataupun taman kita yang decide. Kan? Tapi ini adalah collective decision yang kita kena bersama-sama untuk kita menamatkan pandemik COVID-19 ini. Kan? Dipilih oleh ulul amri kita, kan? Oleh pihak Majlis Keselamatan Negara, dengan perbincangan dan juga eksperimen, kajian yang sangat menyeluruh oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan secara nakli-aklinya, integrasinya di situ dengan Jabatan Mufti, pihak pendidikan di JAKIM, kan? Malah di negara-negara seluruh dunia, kan? Sebagai satu ikhtiar bersama, kolektif untuk kita menamatkan pandemik COVID-19. Jadi kami berdua akan mengulas secara bergilir-gilir, kan, daripada aspek agama dan sains, daripada aspek nakli dan akli, okey, demi semua kita menjaga kepentingan dunia dan akhirat kita. Okey, insya-Allah saya akan serahkan kepada Dr. Zulkhairi untuk memulakan dulu dengan vaksinasi sebagai suatu ikhtiar bagi menamatkan pandemik ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan Dr. Zul. Ahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dato' Wan Fakrul dan hadirin yang dimuliakan sekalian. Jadi seperti yang kita maklum, program vaksinasi, program imunisasi COVID-19 kebangsaan telah dimulakan di negara kita mulai
Februari, lebih kurang Februari tahun lepas. Jadi ini adalah satu keputusan yang saya kira bertepatan. Dan kalau kita lihat, kita tidak ke belakang. Walaupun ada beberapa negara yang telah memulakan awal, namun kita bukan yang ke belakang, mahupun kita bukan yang paling cepat memulakan. Akan tetapi rate ataupun kadar pemberian kita di antara yang tertinggi, terpantas, dengan liputan yang terbesar. Ini adalah satu kejayaan bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang telah dijalankan di negara kita dan mencapai sasaran. Saya kira pada ketika ini telah lebih 95% daripada Malaysia, bukan saja rakyat Malaysia, sebab pemberian ini tidak hanya diberikan kepada rakyat, bahkan mereka yang menetap di Malaysia, sama ada secara sah ataupun secara tidak sah. Kerana untuk melindungi semua, untuk melindungi masyarakat, COVID-19 ini dia tidak mengenal sama ada anda warga negara, anda berpasport masuk sini dengan izin ataupun tanpa izin. Oleh sebab itu kita perlu melindungi semua. Dan kalau kita lihat kembali program imunisasi ataupun vaksin yang telah diperkenalkan, bukan sahaja satu program yang baharu. Macam kita kecil-kecil dulu kan, kalau kita di sekolah misalnya, kalau kita ingat lagi di sekolah ada misi yang akan datang memberikan suntikan. Ramai di antara kita masa tu takut jarum kan, namun kita terpaksa tadah juga walaupun macam-macam lah kita dengar mitos kata jangan mandi lepas itu, jangan makan kicap lepas itu. Tapi alhamdulillah kita ada yang kita ikut, ada yang kita tak ikut. Dan daripada vaksin yang diberikan kepada kita, kita dilindungi alhamdulillah. Sebab kita tengok antara vaksin yang diberikan kepada kita itu vaksin polio. Vaksin pada sebelum tu, kalau ingat lagi, kalau kita imbas kembali sebelum tu lagi saya sebelum sekolah saya ingat lagi masa tu nenek saya bawa pergi injek ayah saya kerja, nenek yang bawa pergi injek di klinik desa yang berhampiran. Jadi kita tengok walaupun pengetahuan pada ketika itu nenek mak ayah kita bukan daripada dalam bidang perubatan, maksud tak ada Facebook nak baca tentang dakwah dan apa ni ilmu tentang ilmu, dia katakan ilmu kan, ilmu baru nak share, sharing is caring. Tak ada, tetapi dengan tanpa pengetahuan yang tinggi, namun amalan ataupun praktis vaksin amat tinggi. Kita tengok liputan vaksin dalam kalangan kanak-kanak lebih daripada 90%. Ini memang jadi data yang bukan baharu. Data kalau kita tengok data 10 tahun dahulu pun sama, lebih 90%. Jadi ini adalah ikhtiar yang selama ni kita percaya vaksin mampu melindungi diri kita, dan terbukti kita ada kat sini sekarang. Kita dilindungi daripada penyakit-penyakit yang diberikan vaksin. Ada penyakit yang kita diberikan, ada yang kita tak dapat. Jadi kita dilindungi alhamdulillah. Dan mungkin ada di antara kita yang mendapat jangkitan itu tidak teruk. Jadi ini adalah peranan vaksin. Vaksin bukan sesuatu yang baharu. Kalau kita tengok perubatan, kalau kita tengok perubatan zaman dahulu pun ada bukti-bukti yang telah diberikan vaksin. Dan dalam perubatan moden dikatakan vaksin ditemui oleh Edward Jenner dalam lingkungan tahun 1700 Masihi. Itu smallpox vaksin. Kalau kita tengok WHO mengisytiharkan smallpox ni eradicated, telah dilenyapkan hanya pada tahun 1980. Jadi tahun 1700 sehingga 1980 tu masanya panjang tuan-tuan dan puan, lebih 280 tahun baru diisytiharkan lenyap. Kita tengok. Dan juga kalau kita tengok vaksin polio macam saya sebutkan tadi diberikan mulai tahun 19 ditemukan pada tahun 1950-an dan diberikan di Malaysia saya kira dalam tahun 70-an 80-an telah diberikan. Jadi ini selepas daripada itu, kalau dulu kita tengok ada yang pesakit polio ni dia menyebabkan muscle dia lemah, yang kita tengok kaki kecil apa semua. Sekarang dah jarang-jarang jumpa sebab dah tak ada.
Sebab dah hampir lenyap disebabkan oleh kita dilindungi oleh vaksin. Dan kita harapkan vaksin yang telah diberikan kepada kita dan mulai Februari tahun lepas ini dapat melindungi kita juga, dan ini adalah salah satu ikhtiar. Banyak lagi ikhtiar lain. Banyak ikhtiar lain katakan makan makanan macam-macam lah untuk melindungi dan sebagainya. Namun yang terbukti daripada segi perubatan saintifik berdasarkan bukti-bukti vaksin yang terdahulu, insya-Allah ini adalah ikhtiar yang betul yang telah diberikan oleh ulul amri kita kata Dr. Wan tadi, ulul amri berdasarkan collective ideas ataupun collective decision daripada pakar-pakar. Jadi pakar perubatan konsult berikan consultation kepada politician. Ini the good political will lah, kita kena ada political will yang kuat untuk buat melaksanakan program ini. Jadi program ini dilaksanakan dan alhamdulillah kita dah nampak kesannya. Daripada kes pernah naik sampai 20,000 lebih, sekarang ni dalam 5,000. Kalau kita tengok kategori yang 4 kategori 5 yang perlukan kemasukan di hospital, yang perlukan ICU, sangat-sangat kurang. Nanti kalau boleh nanti saya akan sharekan sedikit statistik berapakah pengurangan tersebut. Jadi saya kira Dr. Wan Fazrul boleh berkongsi kepada kita tentang daripada sudut Islam macam mana perlunya kita ambil vaksin dan kenapa kita nak ambil, adakah dibolehkan ataupun tidak boleh. Sila. Ya, terima kasih Dr. Zulhairi. Jadi isu pengambilan vaksin inisiatif kita vaksinasi ini adalah suatu ikhtiar. Kan, salah satu ikhtiar. Banyak lagi kaedah, betul, kita percaya begitu. Kan, untuk menamatkan pandemik COVID-19. Dan dalam aspek akidahnya ini adalah perbincangan yang telah dibuat oleh para ulama kita daripada dahulu lagi kan. Kalau kita tengok di kampung-kampung kan, ada juga yang yang mula menyangkal kan, yang mula ragu-ragu, kalau tak sangkal pun dia ragu-ragu kan. Tapi ini adalah salah satu ikhtiar, usaha kan. Dalam perbahasan akidah, saya suka untuk petik di sini apa yang telah disebutkan oleh almarhum Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam matan Jauharah Tauhid kan. Sebut dikatakan dalam matannya itu fil iktisab wa tawakkul ikhtilaf warajihu at-tafsil hasba ma urif kan. Jadi memang ada khilaf bila berbincang tentang ikhtiar tentang iktisab, usaha, dan juga tentang bertawakal. Ini antara perbahasan mungkinlah dalam kalangan kita di kampung, di pondok-pondok, di universiti, di hospital, di jalan-jalan kan, di kedai-kedai lepak makan kan. Dia kata kita tawakal je kan. Allah Taala ciptakan, takdirkan yang terbaik bagi kita kan. Takkan kita nak tolak takdir kan. Takkan kita nak berlebih-lebih kan daripada apa yang Allah Taala beri kepada kita. Jadi dalam perbahasan iktisab ataupun ikhtiar dan juga tawakal dan redha perlu difahami dengan jelas kan. Jadi kat sinilah kita kena lihat kepada huraian-huraian yang dibuat oleh ulama muktabar, ulama yang diiktiraf keilmuan mereka, bukan Syekh Google ataupun Dr. Yahoo ataupun ialah yang tidak diiktiraf, yang kita takut kan, ustaz yang tidak kita tahu asal usul ilmunya kan. Jadi kat sini kita kena berhati-hati memilih huraian tentang ayat-ayat Al-Quran, tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan berikhtiar, berubatlah kan. Antaranya yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam Sunan At-Tirmizi, hadis hasan sahih kan. Datang seorang badui kepada baginda Nabi yang bertanya, ala natadawa kan, apakah kita tidak berubat? Apa jawab baginda Rasulullah SAW? Ikutan, kuduah, uswah kita. Jawab baginda Nabi SAW, na'am ya ibadallah, ya wahai hamba-hamba Allah Ta'ala kan, tadawau kan, pergilah berubat kan. Fa inna Allah lam yada' da'an illa wada'a lahu shifaan kan. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menjadikan penyakit, melainkan Allah Ta'ala menciptakan bersamanya ubat ataupun syifa kan. Au qala dawaan kan. Ada matan lain mengatakan ada ubat kan. Illa da'an wahidan, melainkan satu penyakit yang memang tak ada ubat. Maka tanyalah para sahabat, qalu ya Rasulullah wa ma huwa, apa dia penyakit yang tak ada ubat ni Rasulullah? Jawab baginda Nabi SAW, al-haram. Al-haram tu bukan
benda tak elok, maksudnya memang semua orang akan lalui. Itulah penyakit tua. Tak boleh nak buat apa-apa kan. Memang kita kena redha, kita kena bersedialah kan dengan kita punya takdir dan juga nak menua ni kan. Akhirnya akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Tapi nak cerita dia, kalau sakit, berikhtiarlah, berubatlah, carilah pakar-pakar, carilah orang-orang yang diiktiraf, carilah orang-orang yang alim, yang tahu kan, tabib, doktor, yang memang disahkan amalan perubatannya, amalan ketabibannya, dan juga memang orang yang arif dalam penyakit tersebut untuk kita berubat dengannya kan. Jadi kita juga diajar al-akhzu bil asbab, al-akhzu bil asbab kan. Dan juga kita kena beriman dan redha dengan musabbib al-asbab kan. Kita mengambil sebab-sebab dalam segala pekerjaan kita kan. Kalau nak pergi ke Kuala Lumpur kan, tak boleh duduk di pusat Islam ni tunggu sampai begitu saja, tak boleh. Ini daripada aspek akidah kita kan. Kita kena naiklah kenderaan, carilah Grab, carilah taksi kan, motor kan, kereta, bas kan, untuk mengambil sebab-sebab kan. Dan tapi kita kena beriman dan redha dengan musabbib al-asbab, Allah Taala yang mengurniakan qabul tersebut. Kalau Allah Taala nak bagi cepat ke, kalau Allah Taala nak bagi selamat ke, Allah Taala nak bagi kita seronok ke, itu Allah Taala akan menentukannya kan, tanpa ada halangan, tanpa ada kesusahan kan. Sebab tu dalam kata-kata Syekh Imam Ali Jum'ah kan, hafizahullah taala, tapi ini yang disebutkan oleh Syekh ini adalah untuk kita berhati-hati, bersederhana, ada mizannya, seimbang dalam mengambil sebab dan juga dalam kita beriman kepada Allah Taala. Ini untuk kita hilangkan tadi kan, taradud dan juga rasa muskil kan. Adakah nak kena letak pada ikhtiar semata-mata ataupun kena beriman kepada Allah Taala? Ini yang diajarkan oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah, untuk kita bersederhana kan. Kita mengambil sebab tapi meletakkan kepercayaan dan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi punca, yang menjadi musabbib al-asbab tu. Mana kena ambil asbab juga, jangan tinggal asbab. Kata Al-Imam Ali Jum'ah hafizahullah taala, al-i'timadu 'ala al-asbab syirkun wa tarkuha jahlun. Kalau kita hanya bergantung kepada sebab-sebab, kita dah syirik sebenarnya. Kan, kita kata sebab duit lah aku kaya kan, contoh kan, sebab vaksin lah aku sembuh, contoh, syirik. Jatuh syirik kalau kita kata begitu kan. Itulah kita punya mutlak, penyembuh mutlak kita ataupun pemberi kekayaan mutlak kita, syirik. Tapi kalau kita tinggalkan langsung, kejahilan, kebodohan kan, apa dia kata, tarkuha jahlun kan, tak boleh tinggal, sebab dia adalah sunnatullah di situ, dia ada fitrah di situ, yang hukum alam, hukum sebab dan juga kesan dan akibat ada di situ kan. Sebab itulah kita diajarkan oleh para ulama kita kan untuk berdoa, Allahumma la taj'ali dunya fi qulubina waj'alha fi aidina kan. Janganlah engkau ya Allah Taala jadikan dunia dalam hati-hati kami kan, tapi kau letakkanlah dunia tu di tangan kami sebagai sebab, bukan sebagai mengikat diri kita dengan sebab-sebab tersebut. Jadi dalam ikhtiar kita melalui vaksinasi ini, kita ambil maklum para ulama kita, bukan hanya di Malaysia malah di seluruh dunia, daripada Al-Azhar Asy-Syarif sehinggalah ke ulama European Council of Muslim Scholars kan, telah berhimpun, telah berbincang kan, bagaimanakah hendak menghentikan pandemik COVID-19 ini. Sebab akibat dia bukan hanya kepada kematian dan kesakitan, dia juga memberi implikasi negatif dari sudut ekonomi, pendidikan, dari sudut sosial kan. Berapa ramai orang yang tekanan jiwa masa tu kan. Jadi suatu kaedah dan juga metodologi perlu diikhtiarkan, bagaimana hendak menghentikan ataupun mengurangkan. Jadi vaksinasi ini telah dilihat, telah dikaji, telah diteliti oleh para ulama kita, dan mereka bersepakat bahawa hukumnya harus untuk mengambil vaksin COVID-19 ini, kerana tidak ada unsur yang meragukan dan tidak ada unsur-unsur kotor kan. Jadi mereka bersepakat, dan di Malaysia kita alhamdulillah muzakarah ulama kita telah dibuat berkali-kali meneliti isu ini
kan, mufti kan, fatwa negeri-negeri juga telah bersetuju bahawa harus hukumnya untuk mengambil vaksin COVID-19 kan. Jadi elok saya serahkan kembali kepada Dr. Zul untuk mengulas perkara yang berkaitan juga sebelum kita tamatkan satu suku. InsyaAllah Dr. Zul, sedikit perkongsian. Okey, mungkin ramai yang tertanya-tanya kan, apakah keputusan yang kita buat ni sebenarnya keputusan yang betul, Dan juga kalau kita lihat melalui pembacaan kita di media sosial, pembacaan di media sosial sekarang ni betul lah, orang kata membaca jambatan ilmu. Jadi di mana-mana pun kita membaca, termasuklah membaca Facebook. Dulu nak baca pergi library kan, kena pinjam buku, tapi sekarang dah dibawakan kepada kita macam-macam jenis ilmu. Tapi pemilihan ilmu tersebut, pemilihan bahan bacaan tersebut, memang banyak bahan bacaan yang kita boleh baca, dan daripada mana sumbernya. Macam Dr. Wan kata tadi lah, kalau kita nak berguru, mendapatkan ilmu misalnya, kita perlu merujuk kepada pakar dalam bidang, dan di antara pakar-pakar tersebut pun ada konflik, ada perbalahan antara mereka sendiri. Jadi kita pilih pendapat yang kita kira selamat, pendapat yang dikira ramai yang percaya, dan yang telah dibuktikan melalui proses-proses yang berlaku sebelum ini. Itulah yang kita buat. Kerana dalam semua cabang ilmu, perubatan pun memang ada perdebatan. Sebab itu kita ada jurnal, kita ada scholar journal. Lepas tu nanti ada pula rebuttal je, yang pelbagai-bagai bidang. Jadi kalau tidak ada check and balance, ataupun tidak ada mereka yang mengatakan salah, jadi saya kira percambahan ilmu ni tidak berlaku. Jadi kita perlu ada yang katakan tidak tu. Kita perlu ada yang tidak percaya, supaya ada pihak lain yang boleh memberikan hujah-hujah untuk balas balik apa yang dikatakan tidak betul tersebut. Jadi sekiranya kita percaya tanpa ikhtiar pun, ini adalah satu yang perlu kita elakkan. Jadi kalau kita tengok satu kajian Reconvent yang telah dilaporkan mendapati bahawa kadar kes jangkitan COVID-19 bagi setiap 1000 populasi dalam kalangan kumpulan yang tidak divaksin adalah jauh lebih tinggi, iaitu 36.2 berbanding dengan penerima vaksin AstraZeneca, itu 7.1, Comirnaty, Pfizer 6.8, dan CoronaVac 11.6. Jadi sepanjang tempoh pemerhatian tersebut daripada April 2021 sehingga 9 Januari 2022, Malaysia telah melaporkan sebanyak lebih kurang 2.5 juta kes jangkitan COVID-19, dan ini termasuk kes-kes yang berlaku dalam kalangan individu berumur di bawah 20 tahun. Dan kita tengok lagi salah satu dan kajian lain, kalau kita tengok ada orang kata yang vaksin ini ada side effect, boleh menyebabkan myocarditis ataupun radang pada jantung. Ya, betul, kita tidak nafikan, tetapi dalam keadaan yang terkawal. Ianya boleh diubati. Sebab kita tahu dah bagi vaksin, jadi ada tempoh bertenang. Kalau kita dah diberi vaksin booster hari tu pun, doktor akan berpesan kepada kita supaya tidak melakukan aktiviti-aktiviti yang vigorous ataupun aktiviti-aktiviti yang boleh menyebabkan jantung kita bekerja dengan lebih laju, seperti exercise ataupun melakukan aktiviti-aktiviti fizikal yang berat. Dan antara side effect daripada vaksin ini telah diterangkan. Jadi mungkin bahawa penerangan tersebut tidak difahami ataupun penerimaan terhadap penerangan tersebut tu berbeza daripada kalangan satu individu kepada individu lain. Dan kalau kita tengok dalam kalangan pelajar kita pun atau kita sendiri waktu belajar dulu kan, pemahaman kita apa yang pensyarah beritahu di hadapan, kalau kita tengok tunggu nak exam baru kita tahu sebenarnya ramai yang tak tahu, pemahamannya berbeza. Sama juga di media sosial barulah mereka meluahkan pemahaman mereka yang berbeza. Kadang-kadang kita nampak agak
memang jauh terpesong. Jadi sebelum ambil exam tak tahu, tetapi dalam wujudnya media sosial ni ramai yang telah melahirkan pendapat mereka sendiri tanpa diminta. Jadi kita tahu sebenarnya apa yang pendapat itu, ada yang betul, ada yang salah, ada yang menyokong, ada yang tidak menyokong. Dan saya kira secara keseluruhannya mereka yang menolak vaksin ini, sama ada menolak dos pertama, dos kedua ataupun menolak booster dose ni, mereka mempunyai alasan mereka tersendiri, dan kebanyakan alasan itu memang alasan yang valid, kan, pada mereka valid, pada kita yang dengar pun valid, dan alasan yang diberikan dengan penerangan yang mereka sendiri percaya terhadap penerangan tersebut. Dan perlunya kita yang mempunyai ilmu ini untuk memberi penerangan yang betul ataupun membetulkan apa yang salah faham. Ini adalah kita sebagai anggota masyarakat ni, saya kira perlulah membetulkan keadaan tersebut. Dan saya sebenarnya berasa amat sedih apabila saya baca komen-komen di media sosial. Sebab saya ni suka baca media sosial kot. Bukan tengok saya tengah duk pegang phone ni, mesti tengah baca Facebook lah. Saya baca tentang kajian tadi. Jadi kalau kita tengok komen-komen di media sosial, kita berasa sedih. Menteri Kesihatan DG Ketua Pengarah Kesihatan dilabel sebagai Dajjal misalnya. Saya rasa ini adalah satu label ataupun satu tuduhan yang amat berat, kan, label seorang Muslim yang lain sebagai Dajjal. Saya rasa macam mana tu, Dr. Wan? Memang rasa manusia lain pun walaupun bukan Muslim pun dilabel sebagai Dajjal ni adalah satu yang saya rasa tak betul lah. Jadi kita perlu menjaga tata susila. Di samping berikhtiar, betul kita ikhtiar, tetapi apabila suatu benda ni tak setuju dengan kita terus marah. Apabila benda ni tak kena dengan kita terus menjadi rebel. Tetapi sebenarnya ada sebab sesuatu itu dibuat, dan ada rasional dia untuk menolong. Dan bukannya hidup ni bukan hanya berkisar pada kita seorang. Kita nak ada hidup dalam masyarakat, kita nak hidup dalam keadaan kelompok yang besar, dan sama-sama saling menjaga masyarakat yang lain. Dan ikhtiar ini perlu ikhtiar secara bersama, dan vaksin ini adalah menunjukkan kebersamaan kita, insya-Allah. Tuan. Terima kasih Dr. Zahiri. Jadi itulah fenomena kita pada hari ini. We are drowning in information, but we are craving for wisdom. Kan, kita tenggelam dalam pelbagai informasi, dan kita mengharapkan dalam informasi tersebut ada wisdom, ada hikmah. Kan, sebab tu ada setengah pemikir meletakkan learning without wisdom is a sin. Kan, kalau belajar sahaja tapi tak dapat nak mengambil iktibar dan hikmah daripada pelajaran yang kita dapat tu adalah suatu dosa sebenarnya. Buang masa. Kan, buang masa je kan, duduk 14 minggu kan, tapi tak dapat apa-apa iktibar, jawab exam, balik kampung masih lagi balik ke keadaan asalnya, macam orang yang tak belajar kan, tak ada hikmah yang dipetik kan. Sebab itulah kata hukama kita al-inamal ilmu bitta'allum wa inamal fiqhu bittafaqquh kan. Dan Allah Ta'ala mengangkat martabat orang yang mengaji, orang ulul albab kan. Jadi kita sebagai awamun nas yang bukan alim, bukan arif dalam perkara tersebut kan, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, maka kita tanyalah kepada orang-orang ahli zikir, ahli ilmu, ahli dalam bidang itu kan, supaya kita mengetahui apakah baik, apakah yang buruk, apakah maslahah, apakah mafsadah. Dan kita tidak mengadu domba, kita memecah belahkan masyarakat kan, dalam isu vaksinasi COVID-19 ini sebagai salah satu ikhtiar. Dan kita tak kata dia adalah salah satunya jalan, dia adalah salah satu ikhtiar untuk kita menamatkan pandemik COVID-19 ini. Dan moga-moga Malaysia kita, dunia kita kembali aman dapat bekerja, dapat belajar dapat hidup dengan sejahtera, ekonomi kita pun maju insya-Allah. Dr. Zuhairi, jadi boleh kot kita tangguhkan dulu Dan setakat ini saja dahulu segala kekurangan dan kelemahan daripada pihak kami, dan segala kelebihan dan juga kesempurnaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi dalam Tazkirah Sains Islam siri yang seterusnya. Kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Ila liqa.